ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Imam Bilal, seterusnya semua ahli jemaah. Yang saya hormati yang kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan untuk kita bersama-sama pada malam ini dan sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan dengan masa ruang yang diberi, kesihatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni dapat kita manfaatkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah taala masih lagi memberi kesihatan, masa ruang masa yang ada kepada kita ni, kita penuhilah masa dan kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan masa yang Allah taala kurniakan kepada kita di atas muka bumi ini, sebelum diambilnya kita ni, dapat kita manfaatkan dalam melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat untuk hari akhirat kelak insya-Allah. Dan malam ni kita cuba tengok kisah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, iaitulah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, merupakan seorang rasul dan rasul ulul azmi yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdepan dengan ujian. Bagaimana contoh seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdepan dengan pelbagai ujian, tapi menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikan kita ni menjadi orang Islam. Macam mana Islamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, anaknya, isterinya, keluarganya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan banyak kisah-kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajaran kepada kita bahawa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tu, apa saja rintangan yang dilaluinya, ianya perintah Allah mesti dilaksanakan dan mesti dilakukan untuk membuktikan ketundukan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang rasul yang berdepan dengan pelbagai ujian yang Allah taala ujinya. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 130 hingga 132. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub
Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala beri peringatan dan gambaran bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi contoh orang Islam yang sebenar-benarnya, dengan mengambil iktibar apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan apa yang berlaku kepada keluarganya. Mudah-mudahan menjadi kita orang Islam dengan arti maknanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah dalam ayat ni Allah Taala beritahu, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang bencikan agama Nabi Ibrahim, yakni Islam, selain daripada orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim, yakni menjadi nabi di dunia ini, dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetap ia di kalangan orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan yang berfirman kepadanya, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri, tunduk, taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 130 hingga 32. Allah Subhanahu wa taala nak terangkan kepada kita bagaimana contoh yang Allah Taala beri, iaitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Islam. Dan kita kena yakin bahawa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam bawa ajaran Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim, kata Allah, yakni Islam, selain daripada orang-orang yang membodohkan dirinya sendiri. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Allah Ta'ala kata orang yang benci kepada nama agama Nabi Ibrahim, iaitulah agama Islam lah, mereka ni orang yang bodoh, orang yang tak erti, orang yang tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Kerana sebahagian yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak nak bersama Islam, bersama dengan agama Nabi Ibrahim, dan kita ni bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana musuh Allah Subhanahu wa taala hina Nabi, hina Islam, tolak Islam dan sebagainya. Kalau ni digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ni di kalangan orang yang bodoh, orang yang tak erti apa. Nak kabarnya bahawa agama yang diredai oleh Allah adalah Islam, perlu kita yakin sungguh-sungguh. Kita yakin dengan agama Allah, yakni Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad istafainahu fid dunya, dan kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim alaihissalam menjadi nabi di dunia ini. Bapa yang tak ikut agama Islam, sedangkan Nabi Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala yang latih, Allah Taala yang utuskan. Yang tak ikut agama Nabi Ibrahim, kalau kita ni agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duk rasakan ada lagi agama hak lain, agama yang lebih baik,
ajaran yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang bawa agama Islam ni adalah nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Masuklah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena yakin. Agama nabi-nabi, agama yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa agama Islam ni sendiri. Oleh itulah Allah Taala beritahu, innahu fil akhirah laminas salihin. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri, yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Apabila Allah Taala beritahu supaya innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim di kalangan orang yang soleh. Allah Ta'ala pilih di kalangan orang yang soleh. Tak ada Allah Ta'ala latih ni. Allah Ta'ala latih ni kita kena ingat bahawa nak latih orang main-main, tak ada. Allah latih ni orang yang terpilih dah di kalangan manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang di kalangan orang yang paling hebat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang melantik, yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Maknanya Allah Taala dak latih orang barangan, dak latih wakil dia untuk menyampaikan Islam, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa manusia nak engkar lagi dengan ajaran Allah? Berapa manusia tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang tu ambil sebahagian daripada ajaran Allah, tinggal sebahagian daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ibadat boleh ambil, dalam bab hukum hakam tak boleh. Ini di antara benda yang perlu kita ingat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beri contoh Nabi Ibrahim alaihi salam yang ada ni, wa wassa biha Ibrahim bani, dan Nabi Ibrahim juga berpesan kepada anak-anak dia. Begitu juga Nabi Yaqub, ya Nabi ya innallaha astafa lakumuddin. Iaitulah Nabi Yaqub berwasiat kepada anaknya, katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam itu menjadi ikutan kamu. Nabi Yaqub dari keturunannya khabar bahawa Islam ni agama kita. Ni keyakinan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu Allah Taala beritahu akhir ayat ni, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jangan mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ingatnya Allah Ta'ala kepada kita, kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ni, bimbang takut kita ni tak meninggal dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita harapkan kita daripada awal kita bersama Islam, sehinggalah istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti kata melaksanakan perintah Allah dalam keadaan dan seluruh kehidupan kita ni biar dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meninggikan agama Allah. Dalam saat orang ni benci kepada Islam, benci kepada Nabi, kadang-kadang orang hina Nabi, hina Rasul, kita tak berasa apa. Tak ada apa pun dalam hati kita ni. Bagaimana orang yang hina Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa panji Islam, sampainya agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kadang-kadang kita tak terasa pun. Tak terasa apa pun kita rasa. Tak ada apa-apa. Orang nak kata ke Islam, orang nak beramal dengan agama Allah, orang nak buat apa saja, nak tolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita tak ada rasa apa. Pasal tu Allah Taala beri tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pesan, beritahu mu kena bersama dengan Islam, sehingga dia kata aku ni bersama dengan Islam. Iz qala lahu rabbu aslim, qala, kata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku ni Islam bersama dengan
bi rabbil alamin, dengan Tuhan sekalian alam. Bukan sekadar dia je, pesan ke anak-anak pula. Nabi Yaqub pula pesan ke anak cucu pula supaya bersama dengan Islam. Bimbang-bimbang takut ni, sehinggalah kita ni Allah Ta'ala beritahu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Dan bagaimana sifat yang ada kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah untuk membuktikan keislaman dia, Islamnya Nabi Ibrahim, patuhnya Nabi Ibrahim, menyerah dirinya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Allah Ta'ala uji supaya tinggal anak dia Ismail di padang pasir. Ni dia saat orang pergi Mekah apa semua, yang kita pergi umrah pergi Mekah apa semua, kita tahu kisah yang ada di Mekah, di Kaabah, Sa'i dan sebagainya. Bagaimana Allah Ta'ala beritahu dalam surah Ibrahim ayat 27. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di sisi rumahku, yakni Kaabah. Wahai Tuhan kami, kami berharap supaya mereka mendirikan sembahyang, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan mereka, mudah-mudahan mereka ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim Allah Taala uji pula Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita kena ingat bahawa Nabi Ibrahim ni nak ke zuriat ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang doa, lama berdoa, minta Allah Taala kurniakan zuriat. Tak boleh zuriat, sehingga Siti Sarah, isteri pertama dia, minta supaya kalau nak zuriat kahwin orang lain, kahwin orang lain, kahwin seorang lagi, tu kahwin dengan Siti Hajar. Ringkasnya, sehinggalah dapat anak daripada Siti Hajar, iaitulah Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita kena ingat selepas pada tu Allah Ta'ala uji juga Siti Sarah. Lepas pada tu Siti Sarah pun mengandung juga. Ni Allah Ta'ala boleh hui belaka. Kita kata dah adat kata dak beranak dah lah, kita kata dak beromo dah apa semua. Dak, Allah Ta'ala hui Siti Sarah tu beromo. Lepas boleh anak dengan Siti Hajar, akhirnya dia mengandung, dia dapat boleh mengandung dan lahirkan anak, iaitulah Ishak. Nabi Ishak tu adik-beradik, anak juga Nabi Ibrahim alaihissalam, adik-beradik dengan Nabi Ismail AS. Orang ni mak Hajar, orang ni mak Siti Sarah. Apa yang nak sebutkan Allah Ta'ala ceritakan di sini, iaitulah Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS. Ni orang yang taat pada Allah Ta'ala kuala. Iaitulah sesungguhnya wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di sisi rumah, iaitulah Kaabah. Ya Allah, aku letakkan zuriat aku, iaitulah Nabi Ismail alaihissalam, suatu lembah di biwadin, wadi, satu lembah yang kering kotan, tak ada air apa, tengah padang pasir. Dia letak situ, tinggal bini, tinggal isteri, semua bersama dengan Ismail. Kalau kita agak-agak kita ni, guana agak, nak pergi letak isteri dengan anak duduk situ. Jangan kita buat gambaran hak kita pergi hari ni dengan Kaabahnya, sekeliling dengan Masjidil Haram,
Sekeliling dengan bangunan apa semua ada. Dulu ni padang pasir, wadi, lembah. Kan kita tengok kan rendah kan. Apa ni, Kaabah tu duduk rendah sikit. Daripada bukit tu, getok tengah-tengah bukit, dalam tu. Tengah wadi tu. Yang kering kotak. Ni Allah Ta'ala nak uji, nak tengok Nabi Ibrahim ni ikut dak perintah Allah yang mengata mu Islam, aslam tu. Aku ikut menyerah diri kepadamu ya Allah. Dia tu anak. Tu dia Nabi Ibrahim beritahu Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mampu, ghairi zizar'in inda baitika muharram, iaitulah aku letakkan di tempat yang tidak ada tanaman-tanaman di sisi rumahmu, yakni Kaabah. Aku letakkan rumahmu ya Allah. Aku tinggal bini aku, tinggal anak, letak situ. Yalah kita tahulah Telaga Zamzam kan sebelah tu. Telaga Zamzam mana dengan Kaabah tu gini. Letak ni. Ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku letak anak aku. Kalau kita letak atas kita ni, kita orang Islam ni. Ditakdirkan kita diperintah gitu, buana kau. Tapi itu Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So tak tahu nak makan apa, tak ada buah-buahan, tak ada apa semua, tak ada tanaman, tak ada makanan, tak ada apa. Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim. Apa yang dia minta? Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami, aku berharap supaya mereka mendirikan sembahyang. Doa kepada Allah. Liyuqimus salah, biarlah mereka anak aku ni, keturunan aku, orang bawah ni akan mendirikan sembahyang. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Kemudian, wahai Tuhan kami, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Dirikan sembahyang yang Nabi Ibrahim minta. Kemudian orang ni berasa nak pergi sini. Ni wadi, lembah yang tak ada air, tak ada apa, tak ada pembangunan, tak ada kemajuan apa. Nabi Ibrahim doa, biar orang terasa nak pergi situ. Hari ni kita tengok pakat berebut nak pergi, pakat daftar nak pergi Mekah. Allah takkan di hati rasa nak perginya. Bila doa Nabi Ibrahim doa beribu tahun dulu, Allah Ta'ala makbulkan. Situlah ada tanaman, walaupun orang tak tanam apa semua pun, siapa belaka bawah apa nak. Situlah orang tuju tempat sembahyang, Masjidil Haramnya dengan kelebihannya. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, warzuqhum minas samarat, dan juga berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Samarat, berilah rizki buah-buahan. Dan ni kalau tengok buah-buah benda apa, ada belaka tak apa. Mekah tu pergi tu macam-macam, bukan kema je, ada belaka tu. Awal dulu tak ada benda kita kena ingat. Tapi berkat Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kabarnya pengajaran juga kita boleh ambil bahawa kadang-kadang Allah Ta'ala uji dulu, tapi mari kemudiannya Allah Ta'ala akan beri kelebihan-kelebihan yang banyak. Nak tengoknya uji ni, Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim gitu. Kemudian ni, tengok bagaimana di Mekah, orangnya pergi, buah-buahan, makanan pun, nak makanan pun, ada belakang hak situ. Orang pun tupu situ. Umat Islam pergi belakang. Ni nak kabarnya berkat doa Nabi Ibrahim AS. Walaupun masa tu letak anak. Letak anak tu pula, yang kisah yang air Zamzam apa semua tu, yang sa'i yang kita duduk buat tu kali gemari tu, Siti Hajar tu cari air. Anak tu menangis, tok situ anak situ, dia tu pergi berlari ni kat padang. Safa Marwah cari air, tengok kedi ni dalam ekong, kita berlari, kita jalan.
Kita jalan tu dah ekor. Nabi Ibrahim Siti Hajar tu tengah padang pasir. Panas gitu. Letak anak sini, pergi cari air. Dah Ismail nak air. Nangis, ada air. Akhirnya Zam-Zam, Allah Ta'ala keluarkan air Zam-Zam. Faedahnya, sampai kali ni, beribu tahun, di padang pasir yang kering kotak, tak tahu salur air ikut mana apa semua. Kalau kita gali telaga, tak jumpa mana air, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala keluarkan suatu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan. Ini kelebihan kadang-kadang tu, benda Allah Ta'ala uji, lepas pada tu, Allah Ta'ala uji kelebihan-kelebihan hikmah di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu Nabi Ibrahim, bagaimana kisah orang Islam, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala uji begitu, dia ikut. Dan selagi ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu bagaimana apabila dia perintah supaya menyembelihkan Ismail, iaitu anak kesayangannya, sanggup mengorbankan apa sahaja yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Bila anak besar pula Allah Ta'ala uji pula sekali lagi. Tadi uji dah suruh tok tengah padang pasir. Dah lah anak boleh anak payah. Nabi Ibrahim tak kata, ya Allah, aku ni tak boleh anak ni. Tak boleh anak lama minta zuriat apa semua. Allah Ta'ala bagi zuriat, takkan nak kita tengah padang pasir ni pula. Dah bila jalan apa semua, lepas tu nak suruh semelih pula anak. Nabi Ibrahim tak kata. Mau mimpi semelih anak. Buat. Dia sanggup. Tak kita tak tahu, belum tentu kita buat ada lagi. Tapi Nabi Ibrahim nak khabar Islam dia, taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perintah Allah? Dia buat. Apa nak berlaku akan datang? Allah tak tahu. Tapi ketaatannya kepada Allah, itulah hati seorang yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitulah Allah Ta'ala beritahu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila anaknya itu sampai pada umur sanggup berjalan bersama-sama Ibrahim. Boleh jalan besar, gemari dah. Allah Ta'ala beritahu, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Lalulah Nabi Ibrahim beritahu pada anak dia. Ibrahim berkata, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu. Dia mimpi semelih anak, semelih Ismail. Dan mimpi Nabi bukan mimpi kita. Mimpi Nabi perintah. Nabi Ibrahim ni kaburkan Ismail, ayah mimpi sebelahmu. Ayah mimpi sebelahmu kalau kita kira.
Dia tanya berkhabar ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mimpi oleh anaknya, maka fikirlah apa pendapatmu. Maza tara, apa cerita aku? Ayah mimpi olehmu ni. Lepas tu dia tanya anak ni, mana awak? Ni gambaran seorang ayah, seorang isteri yang taat kepada Allah, duduk isteri dia Hajar tadi sanggup tinggal dah Ismail. Bila anak besar pandai cakap jalan pergi mari dah apa semua, perintah kena sembelih pula. Nabi Ibrahim cakap dengan anak dia pula, Ismail, aku mimpi, ayah mimpi melehmu ni. Belah kamu. Apa pendapat? Maza tara? Apa pendapatmu? Tanya pandangan anak. Tanya pandangan anak. Oh, kita lah ni kau tanya anak, tak tahu. Wana wan, ngaruk ayah. Anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata anak? Qala ya abatif al ma tu'mar. Kata anak dia pula, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ma tu'mar, apa yang Allah Taala suruh buat. Anak tu jawab, Ismail tu pula jawab, ya abati, wahai ayahku, kalau tu Allah Taala perintah suruh buat. Perintah apa? Sembelih. Dah ayah mimpi suruh sembelih. Sembelih. Anak ni pula jawab, suruh sembelih pula. Mana agak kita ni nak khabar keluarga ni? Keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya anak. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Nabi Ismail. Mudah-mudahan, kata Nabi Ismail, kata apa? Mudah-mudahan aku di kalangan orang yang sabar. Mudah-mudahan aku termasuk di kalangan orang yang sabar. Sembelih, buat matuma, buatlah apa yang mimpi. Mudah-mudahan aku ni dijadi orang yang di kalangan orang yang sabar. Boleh ni nak sembelih dia tu. Ayah nak sembelih dia kata sabar lagi. Kita ni kalau dah awal, ayah nak sembelih mu ni esok pagi, esok mandi awal apa semua, malam ni tak tahu mana. Bilik dia pecah apa lari, sapatak mana pergi lari, mana tak tahu. Terjun bukit, terjun mana tak tahu, lari. Ayah nak sembelih. Ni dak. Kapo? Kalau itu perintah Allah, silakan. Yang Allah Ta'ala beri gambaran bagaimana ketaatan yang ada kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan aku mendatangkan termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Kemudian apa yang berlaku? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu. Dan apabila dah kata setuju belaka, ayah tanya anak, Nabi Ismail pun setuju apa semua, siapalah peringkat nak sembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pipinya, yakni pipi ke tanah, dan kami serulah dia, wahai Ibrahim, an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah melakukan kebenaran, kamu membenarkan apa ni mimpimu itu. Letak nak sembelih sungguh dah. Nabi Ibrahim tak fikir ni buat lolok-lolok ni. Kita tok ni Ismail, buat lolok kita nak sembelih, pasal Allah Taala buat guana pun bukan nak sembelih anak. Dah, Nabi Ibrahim yakin sungguh hari itu nak sembelih sungguh. Nabi Ismail yakin sungguh bahawa hari itu dia disembelih. Siapa pekat baring dah, macam mana kita korban lembu tu baring, nak gorok, nak tarik pisah tu, diganti dengan kibas. Dia Allah Ta'ala beritahu, iaitulah ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, kamu telah benar dengan mimpi kamu. Mana mimpi tu membuat sungguh. Nak kabarnya
bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala jaga, dak dah siapa melih gak semulih sungguh. Dak. Tapi bagi Nabi Ibrahim, apa yang diperintah dia nak buat sungguh. Bagi Nabi Ismail, bila dia perintah serah sendiri sungguh akan disembelih. Tapi Allah Maha Kuasa nak tengok, nak uji seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sanggup laksanakan tugas dan tanggungjawab dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala ganti dengan binatang, ganti dengan kibah lagu yang peristiwa korban kita ni. Kita dah lama dah kita berdepan dengan hari-hari korban pula, kita akan korban. Ni kisah yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Taala balas orang yang buat baik. Maknanya kalaulah kita diuji, kadang-kadang tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala benda yang tak terfikir, kadang-kadang Allah Taala uji susahnya kita, tapi kita kena ingat mungkin lepas ni ada kebaikan yang Allah Taala nak beri. Allah Taala uji dulu, susah dulu, payah dulu, tapi Allah Taala beri kebaikan-kebaikan. Kalaulah Nabi Ibrahim ni getok anak di lembah gitu sekali, sampai hari ni kita tengok lembah wadi yang kering kotan itulah sekarang ni menjadi tumpuan orang seluruh dunia. Kita orang Islam ni duduk pergi buat amal ibadat, buat haji, semayang, apa semua, pergi umrah dan sebagainya. Tempat tu akan menjadi tumpuan. Dulu tak fikir masa Nabi Ibrahim, tapi perintah Allah buat. Hikmahnya sekarang apa yang kita tengok. Dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Taala beritahu innahu min ibadina mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala beritahu ianya termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala kita ni, kita kena ingat itu contoh tauladan yang Allah Taala tunjukkan bagaimana keluarga, satu keluarga tu yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ikut. Kalau orang bukan Islam, orang bukan Islam lain. Orang yang tak nak kepada Islam, tolak ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan balas alasan-alasan yang dia menunjukkan penolakannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Allah Taala beritahu wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina aw lan numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samarat kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kalau orang kafir suruh bersama dengan Islam, apa dia kata? Dan mereka yang kafir berkata, kalau kami menyertai petunjuk yang engkau bawa itu wahai Muhammad, nescaya kami serta merta ditangkap, diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah yang suci aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis buah-buahan sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Nabi ajak bersama Islam di Mekah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka. Dia kata apa? Kalau aku ikutmu, hai Muhammad, mereka ni akan takak aku, usir aku. Mereka ni letak ketakutan. Kalau aku ikutmu Muhammad, orang akan takak, orang akan hambat, dah boleh duduk di Mekah apa semua. Macam-macam kalau orang bukan Islam. Nak cari makan mana, payah. Pasal itulah kita bila bersama dengan Islam ni, kadang-kadang ini dia antara ujian kita. Kadang-kadang kita kalau bila ikut perjuangan Islam ni, payah cari makan. Buat benda ni tak boleh, buat benda ni tak boleh, buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Pasal tu sebahagiannya tak tahan diuji. Mereka ni kadang-kadang renggang daripada perjuangan Islam.
Kerana apa? Kerana ni. Pasal itulah Islam kita yakin sungguh. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Patutkah manusia itu menyangka dah cukup dengan berkata amanah, kami ni beriman, wa hum la yuftanu, sedangkan mereka belum diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala uji. Masa tak menang kadang-kadang Allah taala uji cara tak menang. Masa menang Allah taala uji secara menang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah masa tak menang, Allah taala uji cara tak menang di Mekah. Pergi ke Taif, kena kejar pemuda-muda Taif. Kena baling batu, kena pekong batu sampai berdarah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kejar, para sahabat berlari. Masa belum menang. Bila menang berhijrah ke Madinah pula, menang, Islam memerintah, memimpin, Rasulullah menjadi ketua negara. Berdepan pula dengan beberapa peperangan kita kena ingat. Perang Badar, Perang Uhud, tahun kelima Perang Khandaq, ataupun peperangan Ahzab, wa hazamal ahzab wahdah. Perang pula diikuti dengan peperangan demi peperangan, perang. Maknanya kalau kita ada kata kalau Nabi duduk Mekah tu dah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, payah sekali, sahabat diuji dan sebagainya. Setengah sahabat ngadu, ya Rasulullah, kita ni di pihak yang benar tidak ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, kita orang yang pihak yang benar. Dah apa ya tak doa biar kita ni menang. Sahabat kita kena uji apa semua. Rasulullah kata, umat-umat dulu ni ada mereka tu digali lubang, kemudian dimasukkan, kemudian digaji kepala tu lagi, tapi mereka istiqamah dengan agama bersama dengan Islam, syahid. Kena ujian. Bukan tawaran tu, tawaran ni apa semua tak ada. Kita kadang-kadang musuh tawaran tu, tawaran ni, kita berasa nak lari dah. Tak tahan dengan ujian. Tapi itu kita nak kabarnya bahawa Rasulullah duduk Mekah tak menang, diuji, pergi ke Madinah, pindah ke hijrah ke Madinah, menang pula di Madinah, tak juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pula bukan biasa, peperangan. Di tahun kedua hijrah, perang Badar. Tahun 3 hijrah, perang Uhud pula tahun depan. Diikuti dengan 2 tahun kemudian, tahun kelima hijrah, perang Ahzab, kemudian peperangan yang lain. Nak kabar ujian Allah Subhanahu wa taala, uji mereka yang beriman sampai bila-bila masa. Kalau Nabi diuji, kita yang duduk dalam perjuangan Islam bersama Islam, mempertahankan Islam untuk julang Islam ni, lagi Allah taala uji kita ni, hak kita. Kalau kita nak duduk atas dunia ni, kita tak mahu ujian Allah Subhanahu wa taala, apa kita ni lebih pada Nabi? Nabi diuji, kita tak ada, kita ni tak ada benda dah. Allah Ta'ala tak uji kita, ngelok saja, tak ada. Mesti Allah Ta'ala uji. Ujian tu lah akan lihat sejauh mana keimanan yang ada kita. Qalu amanna, tak cukup dengan kata aku beriman dah, aku ikut Islam dah, wahum la yuftanu, sedangkan mereka belum diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni akan diuji, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila-bila kita kena ingat. Itulah kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup berkorban begitu sekali demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita juga kena semak itulah. Yang kita kena yakin dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ni, berdepan ujian guana sekalipun, teruskan perjuangan. Teruskan kerja Islam. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Allah Taala beri amaran kepada sahabat-sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tak bersama dalam peperangan Tabuk. Sahabat-sahabat yang tak bersama dalam peperangan Tabuk, Allah Taala kisahkan dalam Al-Quran, dalam ayat dan surah Taubah ayat 38 dan 39. Allah Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah asaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah
illa qalil. Illa tanfiru yu'azzibkum 'azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu pergilah beramai-ramai untuk berjuang pada jalan Allah Ta'ala, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Dan kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit sahaja berbanding dengan kesenangan hidup di hari akhirat. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berjuang pada jalan Allah, membela agamanya, yakni Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan ia akan menggantikan kamu dengan kaum lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan mudarat sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah Allah amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ayat dan surah At-Taubah ni turun kisah apa, sahabat-sahabat? Kisahnya berlaku peperangan Tabuk. Perang Tabuk tahun 9 Hijrah ni berlaku di Madinah. Perang Tabuk ni berlaku di Madinah. Bila? 9 Hijrah. Sebelum tu Rasulullah pergi dah buat putus Mekah, pergi buka Mekah. Nabi pergi Mekah dan putus Mekah, buka Mekah, orang Islam bersama di Mekah balik. Lepas tu balik daripada Mekah sampai di Madinah, apa dapat maklumat Rom nak serang kerajaan Islam Madinah pada tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah. Iaitulah ketika tu kita kena ingat umur Nabi berapa? 62 tahun. Nabi wafat bila? 63 tahun. Nabi mati 63, wafat 63 tahun. Tabuk berlaku, umur Nabi 62 tahun. Orang Islam 30,000. Rom 40,000. Masa tu Nabi beritahu kita ni akan berdepan dengan Rom. Rom tahulah kerajaan besar dunia ketika itu, Rom dan Parsi. Rom nak serang kerajaan Islam Madinah. Apa pandangan muda? Sehinggalah Rasulullah beritahu kita kena korbankan harta benda kita, kena berjihad sungguh, korbankan harta benda dan sebagainya. Sehinggalah sebahagian sahabat, Umar separuh daripada hartanya, Abu Bakar semua daripada hartanya korban dan sebagainya untuk perjuangan. Apa yang ayat ni nak cerita, nak terangkan, sebahagian sahabat tak ikut dalam peperangan Tabuk. Sahabat ni tak. Di antaranya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. 2-3 orang ni tak pergi. Pasal dah letih. Allah Ta'ala uji pula. Perang ni bila balik daripada dalam keadaan letih, balik daripada Mekah, jalan kaki, nauta apa semua. Bayangkan 500 km jalan tu dalam keadaan panas yang terik. Balik pula Allah Ta'ala uji, kerma masuk. Tinggal ke Mekah, lama dah ambil buah, tak potong buah. Kalau kita kat kelapa sawit merah, bahan dulu kelapa sawit sekali, tikar dulu kelapa sawit sekali, 1000 star ni main, kata mana? Kalau kita kata kita pergi kat program ni, kita kata nak pergi wan ni, buah kelapa sawit dah ambil lagi. Kalau orang darat, ambil sawit dulu lah. Ni balik tengok dengan kurmanya, dengan panas teriknya apa, keletisan, jadi leka. Sahabat-sahabat ni leka, sahabat. Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal. Sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat ni beritahu, ya ayyuhallazina amanu malakum iza qila lakum unfiru fi sabilillah. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu pergilah beramai-ramai untuk berjuang pada jalan Allah, yang ni perang Tabuk ni, kamu merasa keberatan, mu ni berasa berat, mu tak pergi ni apa? Kan perintah berjuang, perintah perang Tabuk ni, pergi lah. Berapa yang pergi? Kerana apa? Semua tinggal, kerana suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Allah Ta'ala tanya. Adakah mu ni suka kehidupan dunia berbanding daripada kehidupan di hari akhirat? Yang mudah pergi tu buat apa? Ni Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tanya. Sehinggalah
baliknya sahabat-sahabat balik, Allah Ta'ala beri tindakan disiplin kepada Ka'ab. Di antara Nabi tak bercakap 50 hari dengan Ka'ab bin Malik. Kerana Ka'ab tak pergi dalam perang Tabuk. Ni panjang lagi kalau kita nak tu, masa tak ada pun, Hana pun ada mesyuarat. Rekahnya nak kabarnya, sehingga Rasulullah ambil tindakan disiplin, tak pergi berjuang, tak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak berjuang, tak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak pergi dalam perang Tabuk. Balik tu, pergi masjid, Rasulullah dah cakap, para sahabat dah cakap, 50 hari sahabat-sahabat. Bayangkan 50 hari kita ni, sebaik-baik kawan-kawan kita, sahabat kita dalam surah ni baik. Kalau dah cakap boleh 50 hari, mari. Kita mari surah. Kawan kita mari surah, tapi kita cakap demo senyap. Kita cakap demo senyap. Warna agak kita kata warna puluk ni cara. Mesti kita berasa Allah, warna ni kita kawan baik sangat. Cakap ini Nabi. Tanya Nabi kat dekatnya, Nabi awak tak tahu. Pergi kat sahabat ni, sahabat awak tak tahu. Tak cakap 50 hari. Nak kabarnya tinggal perjuangan, tak pergi turut serta dalam peperangan. Disiplin yang Rasulullah ajar kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Ni yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik. Dan ujian ni, satu lagi ujian dalam keadaan begitu, Ka'ab menerima tawaran daripada Raja Rosan. Raja Rosan pun atau surat, maklum kalau mudah Muhammad tak cara kamu apa semua, mu ikut aku lah. Raja Rosan tu nak beri jawatan pula kepada Ka'ab bin Malik. Warna pula kita ni. Tokoh petah kita. Tokoh petah. Raja Rosan kata dah Muhammad dah cara orang Islam, dah cara kamu apa semua Ka'ab. Dah cakap dengan mu apa semua, mu bersama dengan aku. Raja Rosan tawar. Supaya raja beri tawaran sama dengan dia. Tapi Ka'ab ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taat, mengaku kesilapan dia dengan Rasulullah SAW, tapi tetap teguh istiqamah dengan perjuangan Islam yang dibawa. Walaupun Rasulullah tak cakap, sahabat tak cakap apa semua, tapi tetap istiqamah. Tolak tawaran Raja Rosan. Oh, kita lah ni sedap lalu. Dah apa dah orang nak suruh pergi, dah apa. Nak beri berapa ribu, berapa juta aku. Tukar petah. Ni tak tukar. Tetap istiqamah bersama Rasulullah. Biarlah Rasulullah nak buat ujian ke mana pun, nak tambah cakap dengan aku pun, sabarlah. Lepas habis 50 hari, Rasulullah cakap, sahabat cakap. Ni Ka'ab bin Malik tak pergi dalam perang Badar, pergi dalam perang Tabuk. Ayat ni Allah Ta'ala tegur sahabat-sahabat. Apa mu bila dia ajak pergi perang, mu tak pergi. Mu sayang duduk tempat mu cokor, tambah ikut perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, mempertahankan Islam. Kalau kita hari ni kita diberi kemenangan, nak pertahankan kemenangan Islam ni tinggi lagi. Kita nak lock. Dalam masyarakat tak nak pada Islam, orang duduk secer Islam apa semua. Kita dah sebahagian menggalang ganti, memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim dengan Islamnya sanggup diuji begitu sekali, hatta perekat sembelih anak, sanggup korban begitu sekali, kita Allah Ta'ala uji selagi ni. Maka kita harapkan supaya insya-Allah, mudah-mudahan kita istiqamah, terus istiqamah dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan perjuangan yang dibawa oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang menjadi pengajaran kepada kita. Dan inilah juga kisah pengorbanan, kisah korban dan sebagainya. Yang sekarang ni kita, sahabat kita apa semua yang di Mekah buat ibadat haji dan sebagainya. Kisah ni daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia je, keluarga dia, isteri dia, anak dia, begitu sekali. Tetapi tetap teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita hok ni lah, supaya kita ni berakhir dengan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah, tetap bersama dengan Islam ni, insya-Allah. Jadi ana rasa setakat ni baik ya Allah, kurang tu kelemahan. Ana sendiri wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.